wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam rancangan siri bicara ummah yang ke-11 ya. Sepanjang PKP ini berlangsung, ini kan kali ke-11 kita bersiaran secara langsung melalui WAP TV, www.facebook.waptv.my yang dipancarkan oleh Wadah Persatuan Umat Malaysia. Dan pada hari ini insya-Allah saudara, rakan-rakan, teman-teman yang berada di luar sana yang sedang mengikuti rancangan ini, kita hari ini insya-Allah akan sembang-sembang, bincang-bincang satu topik yang saya rasa cukup penting, terutama sekali dalam suasana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ya, yang masih belum sepenuhnya kata orang hilang begitu. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur ya, kerana keadaan amat begitu baik sekali setakat ini. Tetapi apa yang lebih penting adalah usaha dan setiap kita rakyat Malaysia kena bekerjasama dan membantu ya sebuah pihak untuk sama-sama memastikan pandemik COVID-19 ini dapat kita atasi. Apa yang disebut kita menang itu mesti kita laksanakan dengan usaha dan tanggungjawab kita bersama insya-Allah. Jadi pada hari ini, pada pagi ini insya-Allah dalam tempoh sejam kita bersama berudara ini akan membincangkan satu topik yang kita katakan new normal ya. Ini istilah yang disebut oleh Yang Muhammad Perdana Menteri baru-baru ini. Kita harus bersedia untuk berhadapan dengan new normal. Jadi istilah yang boleh kita terjemahkan sebagai satu kelaziman baru yang kita nak lakukan ya. Jadi tajuk perbincangan kita hari ini ialah kelaziman baru pasca COVID-19 ini. Bersediakah kita? Ini satu persoalan yang mungkin boleh dijawab oleh semua orang, tetapi kita nak melihat secara objektif dalam perspektif-perspektif yang pelbagai. Makanya pada hari ini kita menampilkan dua orang panelis ya insya-Allah untuk bicarakan aspek-aspek yang berkaitan tentang new normal. Apakah kita bersedia? Apakah kita punya halangan, cabaran ya untuk menghadapan dengan pasca COVID-19 ini. Jadi insya-Allah kedua-dua panelis kita telah pun bersedia bersama-sama dengan saya, walaupun tidak satu dewan dengan saya, tapi kita dalam satu platform pada hari ini untuk berbincang. Iaitu yang pertama sekali yang berbahagia Profesor IR Datuk Dr. Hassan Basri. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiaran dah bertugas Prof sekarang ni? Dah bertugas daripada rumah. Oh, bertugas, work from home bertugas dari rumah insya-Allah ya. Jadi Prof Ayah Datuk Dr. Hassan Basri merupakan profesor di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, juga pengerusi Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan Malaysia. Ini seorang ahli akademik ya, profesor bidang akademik, untuk bicara tentang bersediakah kita dalam aspek pendidikan di negara kita ini, terutama sekali dalam bidang pendidikan tinggi ini insya-Allah. Jadi kita akan bincang sebentar lagi Prof dengan tajuk ini. Dan kedua panelis kita yang kedua iaitu Tan Haji Abdul Kudus Muhammad Naim. Apa khabar? Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik. Gayanya belakang tu macam di pejabat. Memang di pejabat saya. Bermula tugasnya hari ini alhamdulillah, walaupun mungkin dah berminggu dah mungkin tidak bertugas, walaupun mungkin bertugas di rumah ya insya-Allah. Tan Haji Kudus Naim, akauntan bertauliah, juga merupakan seorang naib presiden Wadah Percerdasan Umat Malaysia. Jadi insya-Allah ya kita bersama-sama kedua-dua panelis seorang pakar yang boleh berbincang tentang salah seorang panel kita dalam bidang pendidikan dan juga salah seorang lagi dalam bidang ekonomi dan keusahawanan. Jadi satu topik yang kita bicara hari ini tentang new normal, satu benda yang baru. Apakah new normal yang disebutkan itu ya sebagai sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Jadi saya nak bertanya soalan kepada Prof ya. Saya difahamkan bahawa Prof merupakan seorang yang lama dalam bidang pendidikan ya. Yang kita katakan bahawa hari ini pendidikan kita pun sudah semakin advance dengan pelbagai teknologi. Kita katakan bila ada new normal ni maknanya kita akan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang berbeza daripada apa yang sebelumnya. Dan saya difahamkan Prof bahawa Prof merupakan seorang yang pakar dalam bidang alam sekitar ya. Itu yang saya ketahui dari latar belakang yang diadakan. Dan ijazah Prof juga dalam bidang kejuruteraan kesihatan awam, yang saya rasa sudah tentu ini berkait rapat dengan masalah pandemik. Ini satu istilah yang jarang-jarang kita dengar ya, pandemik ini.
Tapi bila berlakunya COVID ni, kita lihat sesuatu yang berlaku, yang sedang melanda dah hari ini, bukan sekadar di Malaysia, malah juga di seluruh dunia. Jadi mungkin sebagai permulaan, Prof, apakah boleh sedikit Prof huraikan aspek-aspek yang mungkin masyarakat perlu tahu dari segi aspek-aspek pandemik ini. Kita ada endemik, pandemik dan sebagainya. Mungkin sebagai permulaan. Silakan, Prof. Terima kasih Ustaz Hasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Isu pandemik ini sebenarnya telah wujud sejak zaman berzaman. Zaman sebelum zaman Rasulullah SAW sendiri telah wujud. Dan zaman Rasulullah pun kita pernah dengar wabak yang berlaku pada masa itu juga. Maknanya ini bukan perkara baru yang menimpa manusia. Ini adalah isu kesihatan awam. Cuma bezanya zaman dulu pengetahuan sains itu belum sampai ke tahap memahami mekanisme sebenar bagaimana pandemik ini berlaku. Alhamdulillah kita menghadapi pandemik ini dalam satu suasana di mana kita faham apa yang menyebabkan pandemik ini. Ya, dalam kes ini kita tahu virus, kita dah nampak rupanya macam mana dan bagaimana, walaupun kita tak tahu lagi 100% bagaimana mekanisme jangkitannya yang begitu pantas, tapi secara umumnya kita dah maklum kaedah-kaedah umum yang virus ini membiak. Jadi mungkin kita boleh bersyukurlah kita hidup di satu zaman di mana kita ada ilmu yang lebih dan kita mampu menggunakan ilmu berkenaan untuk menangani suasana ini dengan lebih sempurna, mengelakkan kematian yang lebih banyak dan memastikan yang kita dapat mengharung ataupun melepasi masalah yang timbul daripada pandemik ini. Dan juga saya nak sebutkan bahawa negara kita secara khususnya telah berjaya menangani isu pandemik ini dengan sangat baik. Kalau kita lihat bandingan negara di Amerika Syarikat atau negara barat yang tidak dapat mengawal dan telah mengalami satu ledakan kes sehingga jumlah kematiannya begitu besar, ya. Kalau di Amerika Syarikat tu setakat semalam hampir 80,000 kematian telah dilaporkan sejak 2 bulan lepas, dan ini sebagai bandingan lebih besar daripada jumlah kematian perang di Korea umpamanya, 60,000 terbunuh. Dalam masa 2 bulan saja dah 70,000 menemui ajal mereka. Jadi secara umumnya alhamdulillah negara kita telah berjaya menangani isu ini dengan baik, berasaskan kepada ilmu, berasaskan pada sains yang telah terbukti. Dan ini mungkin satu testament kepada keupayaan para profesional negara kita lah. Maknanya kita mampu menghadapi satu serangan daripada makhluk yang sangat kecil ini dengan asas keilmuan yang mampan, dan hasilnya kita dapat mengurangkan kesannya jauh lebih baik daripada negara-negara lain yang sepatutnya lebih maju daripada kita, ya. Sebagai contoh yang saya sebut tadi, Amerika Syarikat hampir 80,000 kematian, kita hanya 2 bulan lepas 100 kematian, walaupun setiap kematian itu satu tragedi, tapi secara makro kita telah berjaya menghadapi situasi ini dengan baik. Tahniahlah kepada para profesional di Kementerian Kesihatan dan juga para profesional di badan-badan kerajaan lain yang sama-sama terlibat. Ini kita harus akui, dan saya rasa dunia juga telah mengakui bagaimana negara kita adalah salah satu negara, beberapa negara yang berjaya mengawal pandemik ini dengan baik, dan insya-Allah kita harap kita boleh bergerak ke hadapan dengan lebih confident dan berjaya mengatasi segala masalah yang telah timbul. Prof, satu soalan Prof lagi. Bila latar belakang pandemik tadi sesuatu yang sangat penting, ya. Bila berlaku saja
pandemik ini, maknanya digital life ini menjadi semakin berkembang lah ya, mana penggunaan terutama sekali dalam bidang pendidikan. Sebagai profesor akademik di universiti, new normal ini bagaimana Prof punya persepsi tentang aspek-aspek ini? Bila maknanya bukan setakat health punya isu, but dia juga memberi kesan kepada education, pendidikan kita dari segi itu. New normal ni bagaimana Prof melihat? Ya, merujuk kepada sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi ini, saya sebenarnya melihat lebih banyak positifnya daripada negatifnya terhadap suasana yang melanda kita sekarang. Tadi saya sebut kita sepatutnya bersyukur kita hidup di zaman kita faham sains di belakang pandemik ini. Tapi satu lagi faktor yang kita harus bersyukur ialah kita duduk di satu zaman di mana teknologi internet telah begitu matang berbanding dengan, bayangkan kalau kita, pandemik ini melanda kita 20 tahun yang lepas, tidak ada jalur lebar, tidak ada internet yang mudah, internet pun belum wujud lagi. Bagaimana kita boleh mengharung suasana ini? Jadi dengan kematangan teknologi internet, platform-platform yang sedia ada, sebenarnya kita mampu mempercepatkan lagi penggunaan platform online atas talian ini dengan lebih pantas lagi. Malah saya merasakan bahawa sebelum ini amalan konvensional, amalan tradisional ini telah mengekang. Maknanya secara umumnya pengamal pendidikan ini mereka agak sukar untuk berubah, sentiasa memberikan resisten untuk mencuba perkara baru. Jadi bila timbul gelombang pandemik ini, semua terpaksa mengamalkan norma-norma ataupun kelaziman baru, khususnya menggunakan platform internet untuk pendidikan. Dan ini maknanya kalau dulu mereka agak keberatan, sekarang ini terpaksa. Saya bagi satu contoh ya, maknanya dalam dunia akreditasi ini mengawal selia kualiti pendidikan. Jadi biasanya kalau satu universiti nak melaksanakan distance learning, pendidikan jarak jauh dalam satu bidang profesional umpamanya, jawapan pertama ialah tak boleh, kita kena buat dengan cara yang tradisional. Ini saya boleh sebut tentang contoh dalam bidang pendidikan kejuruteraan lah ya. Jadi bila datangnya masalah ini, kita terpaksa robah semua set minda lepas ni. Maknanya yang mana dulu tak boleh, kena fikir macam mana dibolehkan. Jadi sekarang ini dalam masa 2 bulan saja, Lembaga Jurutera Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan yang secara efektifnya membolehkan pendidikan jarak jauh. Kalau sebelum ini para jurutera yang sangat senior, yang tua-tua, yang telah 40 tahun berpengalaman, mereka akan kata pendidikan mesti cara yang mereka lalui. Tetapi dengan pandemik ini, kita berjaya membuktikan yang boleh dilaksanakan. Of course, sudah tentunya adalah komponen-komponen tertentu yang kita masih lagi harus berhati-hati dan isu jaminan kualiti harus dijaga dengan baik. Jadi secara ringkasnya, pandemik ini telah memaksa semua pengamal-pengamal pendidikan tinggi ini untuk lebih pantas lagi menggunakan teknologi atas talian dengan lebih berkesan lagi. Ya, memang betul sebagaimana disebut. Saya menghayatinya bila Prof menyebut bahawa kita terpaksa ya menggunakan sistem ini ataupun kaedah ini kerana keadaan begitu. Jadi para pensyarah dan juga kaedah akademik yang dahulunya mungkin resisten, jadi terpaksa belajar. Even saya sendiri pun kadang-kadang hari ini terpaksa mempelajari kaedah-kaedah macam mana exam dalam talian dan sebagainya. Kalau kemungkinan pandemik ini makin berkembang, jadi mungkin face to face tak dapat berjumpa, maka kita kena lalui perkara ini kan. Pendidikan tak boleh diberhentikan, kena diteruskan. Jadi kaedah sajalah yang berbeza. Terima kasih Prof. Saya nak pindah pada Tuan Haji Kudus ya, sikit tentang saya sebut tadi bahawa pandemik ini
kalau kita kata ini masalah kesihatan lah, orang kata ya, secara besarnya adalah masalah kesihatan. Tapi kesan itu besar hingga menyebabkan juga aspek-aspek ekonomi. Macam hari inilah kalau kita lihat kesannya kepada pendapatan, pekerjaan dan sebagainya ya. Mungkin Tuan Haji boleh bagi sikit pandangan ataupun komen tentang. Kita lihat bahawa aktiviti ekonomi selepas sekarang ini dalam pandemik yang masih berlaku ini, maknanya ekonomi pun terjejas sedikit sebanyak, perniagaan dan sebagainya, bahkan perniagaan digital ini makin berkembang. Ya. Jadi macam mana Tuan Haji melihat pandemik ini akhirnya memberi kesan kepada ekonomi negara. Ya. Alhamdulillah kita akui bahawa pelbagai usaha-usaha yang telah digerakkan secara umum, makro level, mungkin dari mikro, mungkin Tuan Haji boleh komen sikitlah tentang isu pandemik ini dari segi pasca. Bersediakah kita melalui satu dimensi baru ekonomi masa hadapan ini? Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Ustaz Asri. Assalamualaikum kepada saudara moderator dan juga rakan panel saya. Menyambung daripada apa yang disebut oleh Profesor Dr. Hassan, memang rata-rata umumnya kita mendapati daripada laporan dan kajian yang dibuat, kesan daripada pandemik ini memang terus langsung kepada ekonomi. Dan ekonomi ini kita boleh lihat dua peringkat negara dan peringkat individu. Jadi dengan keadaan sekarang ini yang sudah berubah daripada keadaan yang jauh berbeza sebelum pandemik dengan kelaziman baru ataupun ada setengah ini mengemukakan istilah resam baru, tentunya kesan ini harus diambil kira dan ditangani. Saya melihat mungkin ada 3 aspek yang akan terkesan daripada pandemik ini. Satunya dari aspek keupayaan kita sendiri membendung ataupun mengawal pandemik ini untuk merebak ke kawasan yang lebih besar dan tempoh yang lebih lama. Sebab itu ada kesannya tersendiri kepada ekonomi. Itu yang makanya kadang-kadang kita lihat ada kajian yang menunjukkan sama ada kita akan berupaya untuk melakukan V-curve rebound ataupun U-curve rebound ataupun L-curve rebound. Itu adalah bergantung kepada merujuk pada masa. Kalau misalnya yang kita lihat kajian yang dibuat itu, kalau kita boleh mengawal, membendung pandemik ini dalam katakan tempoh setengah tahun, 6 bulan yang akan datang ini, maka mungkin kesannya itu adalah dalam bentuk V-shape ataupun V-curve rebound. Maknanya keupayaan kita untuk mengembalikan kedudukan ekonomi. Kedudukan ekonomi rata-rata memang akan terjejas. Umumnya, dan kita melihat laporan daripada mana-mana badan sekalipun, dari dalam negara ataupun di luar negara, memang kedudukan ekonomi ini menurun. Turun kalau kita melihat GDP misalnya di Malaysia ini menurun, menguncup negatif 1%, negatif 2% daripada absolute value of katakan 1.5 trilion kepada mungkin 1.2 trilion, bergantung pada andaian-andaian yang kita buat. Jadi kesannya itu akan langsung kepada negara dan akan langsung kepada individu. Jadi bergantung pada, saya mengatakan bergantung kepada tempoh masa kita, keupayaan kita membendung, mengekang pandemik ini. Kalau lebih lama, maka tentunya keupayaan kita, keupayaan negara untuk pulih itu akan mengambil masa yang lebih lama. Dan kesannya itu boleh juga kalau kita lihat satu laporan daripada the Board of Innovators, kesannya disebut di situ sama ada mildly negatif ataupun severe ataupun catastrophic. Jadi kalau di situ disebutkan kalau misalnya sudah menjangkau lebih pada 3 tahun,
maka mungkin L-shape rebound itu kesannya itu akan katastrofik. Dan kepada industri juga, kepada perniagaan juga itu akan ada kesan langsung dari segi akibat daripada keupayaan kita. Tapi sebagaimana yang disebut oleh Profesor Dr. Hassan, kita melihat bahawa pihak berwajib, Kementerian Kesihatan, kerajaan dan sebagainya telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya, dan setakat ini nampaknya alhamdulillah kita boleh dikatakan kita berjaya membendung. Tapi kelaziman baru ini, walaupun pandemik ini mungkin boleh dibendung dalam masa yang terdekat ataupun bergantung pada keadaan berapa lama lagi, tetapi kelaziman penguasaan untuk meneruskan social distancing misalnya, untuk supaya tidak ada perkumpulan beramai-ramai, itu akan berterusan. Dan setengah-setengah kajian menunjukkan mungkin keadaan ini akan berlangsung selama mungkin 1, 2, 3 tahun. Cuma cabarannya kita juga perlu berubah. Peringkat individu, peringkat negara juga perlu berubah. Now the challenge is berubah itu sendiri. Sebagaimana yang Profesor Dr. Hassan juga sebut, change is very difficult. Change is always resisted. Yang saudara moderator juga sebut. Jadi cabarannya itu. Maknanya cabaran kita, keupayaan kita membendung penyakit ini, keupayaan kita peringkat peribadi untuk berubah. Sebab kesannya itu pada saya, kalau peringkat peribadi itu ada dua kesan. Satu, kita mengurus kehidupan seharian kita. Kelaziman baru ini bekerja daripada rumah, menggunakan kaedah komunikasi maya dan sebagainya itu akan menjadi kelaziman baru. Jadi bagaimana kita membuat adaptasi, membuat perubahan. Dan berubah ini memang suatu perkara yang sukar dan suatu perkara yang ditentang. Nah, kemudian pada masa yang sama juga kita melihat kesannya kerana terkesan pada kedudukan ekonomi negara, maka juga akan terkesan pada peringkat individu. Kedudukan kewangan kita yang disebut oleh moderator Saudara Ustaz Lasri, kesannya kita sudah lihat pembuangan redundancy, pemberhentian pekerja ataupun bekerja tanpa gaji ataupun dipotong gaji. Jadi bagi individu kita semua ada kedudukan kewangan kita sendiri. Mungkin kaki tangan pegawai kerajaan yang bergaji tetap misalnya mungkin tidak terkesan secara langsung, ataupun pesara-pesara yang mempunyai di bawah skim pencen misalnya mungkin tidak terkesan secara langsung, tetapi mungkin dia sendiri boleh bertahan dengan kedudukan kewangan yang ada kerana ada sumber yang terus menerus, tetapi keluarganya ataupun masyarakat setempatnya itu ada kesan tidak langsung. Yang itu juga adalah cabaran yang kita tangani. Dan bagi perniagaan, cabaran yang paling utama, kesan yang paling utama ialah keupayaan mereka untuk meneruskan perniagaan dengan penguncupan ekonomi, penurunan ekonomi. Jadi pengeluaran berkurang. Kalau kita tengok setengah-setengah studi itu, setengah-setengah kajian itu, mungkin pengurangan pengeluaran itu berkurang sebanyak 70% ataupun 30%, bergantung pada andaian mereka. Setengah-setengah industri itu kesannya itu lebih berat, lebih teruk daripada setengah-setengah industri yang lain. Jadi dari segi ekonomi itu memang tidak dinafikan, ada kesan langsung dan ada kesan tidak langsung. Di peringkat negara juga, walaupun kita lihat ada skim rancangan, skim prihatin, betul itu membantu untuk menangani kesan ekonomi dari segi kedudukan kewangan individu dan juga perniagaan. Moratorium daripada institusi perbankan misalnya, tapi yang skim program subsidi upah misalnya itu okey, itu boleh membantu melegakan, meringankan kedudukan kewangan individu-individu pada peringkat sendiri. Tapi yang skim-skim lain itu
itu adalah pengurusan aliran tunai. Jadi postponement of commitment itu masih itu membantu, tapi akhirnya kita kena teruskan dengan komitmen yang ada. Jadi bergantung kepada kedudukan kewangan masing-masing. Mereka harus menilai dan melihat bagaimana mereka boleh meneruskan kehidupan dengan beban kewangan yang mereka hadapi, kerana kalau kita lihat kedudukan household debts di Malaysia ini yang saya baca daripada statistik data yang ada itu pada kadar 1.2 trilion. Kedudukan household debt kita ini adalah pada kadar 1.2 trilion dengan penduduk yang 30 juta. Maknanya rata-rata semua kita ini terdedah kepada beban hutang. Jadi keupayaan kita untuk terus melunaskan atau membayar ansuran hutang ini itu akan terkesan langsung daripada pandemik virus COVID-19 ini kerana penurunan ekonomi. Itu memang ada memang tidak dinafikan yang akan berlaku. Jadi kita harus membuat adaptasi, membuat perubahan dalam resam baru ataupun kelaziman baru yang akan berlaku. Terima kasih. Tuan Haji, ya itu disebut tadi ada maknanya dengan insentif, dengan segala ialah maknanya bantuan-bantuan yang disalurkan kepada rakyat dan sebagainya, memang adalah dengan kebaikan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara tempoh masa yang panjang, kerana kebanyakan bantuan-bantuan itu bersifat jangka pendek, maknanya mungkin 6 bulan, setahun. Tapi kita belum tahu pandemik ini bila pengakhirannya kan. Jadi terutama sekali bagi pengusaha-pengusaha ataupun maknanya usahawan-usahawan kecil yang mungkin pendapatan mereka kecil. Jadi kadang-kadang tidak ada apa-apa bantuan yang mereka dapat dan sebagainya. Ini juga adakah maksudnya golongan-golongan mungkin akan terbiar atau sebagainya? Mungkin Haji lihat sedikit 1 minit apa komen tentang ini. Saya ingat akhirnya, sudah moderator, akhirnya bergantung kepada kedudukan kewangan peribadi dan juga kedudukan kewangan syarikat perniagaan itu sendiri. Mereka harus menilai, membuat analisis, assessment, evaluation, kesannya dan merangka strategi yang seterusnya bagaimana untuk mereka boleh terus beroperasi. Tetapi biasa kita lihat dalam recession mana-mana pun beban hutang akan bertambah. Bank Negara dalam laporan ekonomi yang dikemukakan pada bulan lepas itu menyatakan bahawa sistem perbankan Malaysia berupaya untuk menampung penurunan ekonomi dan menampung hutang-hutang yang ada itu untuk dipulihkan semula. Kita lihat misalnya recession ataupun krisis, economic crisis 97-98 yang dirujuk sebagai Tom Yang Kum crisis kerana kejatuhan nilai baht. Itu institusi perbankan itu bankrupt, hampir muflis, hampir lumpuh. Makanya ada dana harta, kemudian kerajaan membuat inisiatif dengan dana modal untuk recapitalize the banking institution. Jadi dalam keadaan pandemik seperti ini, yang kesannya dalam, yang kesannya luas dan mungkin berpanjangan. The impact is deep, the impact is far-reaching, the impact can be long and can be permanent. Tentu saja akan ada kebankrapan dan sebagainya kalau kita tidak boleh menanganinya dengan baik. Jadi itu akhirnya yang akan kita lihat, yang akan terjadi kepada perniagaan dan juga individu. Kadar kebankrapan itu tentu sekali akan meningkat. Ya, baik. Prof Hassan, Perdana Menteri sebut dalam ucapan dia sedikit, saya quote sedikit lah, dia kata bahawa the new normal needs more comprehensive digitalization system. Maknanya dalam education ini, dalam sistem pandemik ini, kita akan berhadapan dengan satu anjakan baru lah. Maknanya digital system tu kena kuat lah. Saya percaya bahawa universiti, sekolah sudah ada fasilitis-fasilitis yang sedemikian kan. Jadi mungkin
sebagai pendidik ataupun ahli akademik melihat secara keseluruhan lah keupayaan negara dan juga mungkin masyarakat dalam sektor pendidikan ni untuk berhadapan dengan pasca COVID-19 ni. Macam mana? Kalau kata di universiti itu macam mana, mungkin kalau di sekolah hari ni nampaknya sekolah tak buka lagi ni. Kita pun tak tahu bila sekolah nak buka. Jadi ada anak-anak kita belajar pun sekarang ni, kalau saya perhatikan anak saya tu memang dekat depan komputer lah sebab cikgu mengajar guna sistem dan sebagainya kan. Jadi macam mana Prof melihat dari segi pendidikan negara kita ini secara umum lah pandangan Prof, masyarakat apa ni berdepan dengan cabaran yang dikatakan new normal ini. Silakan Prof. Seperti yang saya sebut awal tadi, saya rasa sektor pendidikan tinggi khususnya mungkin akan secara tolak campur akan mendapat lebih manfaat daripada pandemik ini secara jangka sederhana atau panjang, dalam konteks terpaksa menggunakan platform atas talian yang secara umumnya adalah lebih murah. Secara umumnya ya. Contohnya kita tak perlu lagi travel ataupun mandu kereta ke tempat kerja. Pelajar tak perlu lagi menyewa jangka panjang lah ya, menyewa asrama ataupun rumah sewa. Mereka boleh belajar daripada rumah. Maknanya kos penyampaian ilmu itu boleh dikurangkan dengan sangat besar, dan dengan wujudnya rangkaian internet yang baik, walaupun di Malaysia sekarang ini kita punya rangkaian internet boleh diperbaiki lagi, tapi dengan keadaan yang sedia ada kita insya-Allah mampu menanganinya. Ada sedikit sebanyaklah, mungkin saya anggarkan secara kasar 5% daripada pelajar yang terlibat mungkin mempunyai masalah akses kepada teknologi internet. Tapi saya lihat mereka sangat kreatif. Ini orang muda ni biasalah, bila menghadapi masalah dia tahu cara nak overcome, menghadapinya. Orang pelajar di Sabah, kampungnya memang tak ada internet langsung. Jadi apa yang mereka buat? Mereka mencari satu lokasi yang berhampiran dengan satu industri, agroindustri lah, yang kebetulan ada signal ataupun line telefon lah. Yang line telefon ni akan memberikan kemudahan data yang boleh mereka akses kepada internet. Jadi mereka bina satu stesen di atas bukit sekitar beberapa kilometer dari rumah dia untuk mereka boleh dipanggil internet station, tapi sebenarnya di tengah-tengah ladang ataupun kawasan kampung ya, untuk mereka duduk dan mengakses internet dan mereka mengikuti kuliah lah, sebab sekarang ni kuliah semuanya online ya. Jadi dengan sedikit kekurangan di sana sini masih lagi kita akan dapat melihat inovasi anak-anak muda kita untuk overcome cabaran-cabaran yang wujud. Dan juga guru-guru terutamanya yang senior haruslah mampu untuk belajar teknologi-teknologi baru yang diperlukan untuk mereka terus menyampaikan ilmu yang diperlukan. Pokoknya isu ilmu yang nak disampaikan tu mesti sampai kepada pelajar. Jadi penekanan pendidikan di peringkat pengayaan tinggi sekarang ni ialah pendidikan berasaskan hasil ataupun hasil pembelajaran itu sendiri, bukan kaedah menyampaikan ilmu. Jadi selagi kita boleh membuktikan yang ilmu itu sampai kepada para pelajar itu, dan cara kita menilai ialah kita lihat sama ada pelajar telah pun mendapat menghazam apa jua ilmu yang kita telah syaratkan, maka kita boleh memastikan yang pendidikan itu dapat dilaksanakan.
Di peringkat pengajian tinggi, oleh kerana akses kepada internet ini sangat baik, hanya sedikit saja yang ada masalah. Saya rasa tidak ada masalah untuk cabaran ini diatasi. Mungkin pendidikan di peringkat rendah dan menengah harus dilihat dengan lebih terperinci lagi lah. Itu satu tajuk yang memerlukan satu sesi besar lah untuk membincangkan perkara itu. Tuan Haji Kudus ya, panjang tadi saya teliti dan saya hayati apa yang Tuan Haji sebut tentang ekonomi tadi, dan saya terbaca beberapa ulasan dan juga data-data yang saya ingat saya lah ya, bahawa bila berlaku saja pandemik ini, ekonomi yang terkesan, dan antara sektor yang mungkin saya silap, mungkin Tuan Haji boleh betulkan melalui pemerhatian saya, antara sektor yang terjejas daripada pandemik inilah sektor pelancongan. Itu antaranya yang mungkin katanya nak bangkit balik itu suatu yang agak panjang lah nanti ya, kerana dengan virus yang berkembang seluruh dunia. Jadi itu antara sektoral. Banyak lagi sebenarnya saya pun tak ingat. Antaranya saya ingat pelancongan, walaupun saya tidaklah minat melancong, tapi ini memberi kesan kepada ekonomi. Jadi sejauh mana gesaan yang disebut oleh Perdana Menteri itu bahawa kita kena yakin dan berusaha untuk new normal ini. Macam mana caranya ekonomi nak bangkit balik dalam keadaan pandemik yang belum berkesudahan. Mungkin Tuan Haji ada komen sikit. Baik, terima kasih. Memang dalam banyak kajian, banyak laporan yang dikeluarkan, banyak pemerhatian yang dilakukan, industri-industri yang ada beroperasi di negara kita ataupun di luar, sama ada pelancongan ataupun pembuatan ataupun perkhidmatan dan sebagainya itu, dia ada kesan yang berbeza-beza. Betul yang seperti disebutkan oleh saudara moderator, pelancongan ini adalah salah satu industri yang akan terkesan sangat teruk sekali. Kerana pandemik ini menghadkan kebolehupayaan kita untuk membuat perjalanan jauh, tapi pada masa yang sama mungkin ada ruang, mungkin ada peluang untuk pelancongan di dalam negara misalnya. Tapi kalau kita lihat maknanya dia akan ada kesan langsung kerana penguncupan ataupun kesan terus pada industri pelancongan ini, dan ini juga dia akan ada rentetan, kesan rentetan. Perhotelan misalnya, kalau ikut statistik yang ada, di Malaysia sekarang ini, kita ada 3 juta bilik hotel pada tahun 2018, saya rasa, ujung 2018. Hotel ini akan kosong. Bergantung kepada berapa banyak industri pelancongan ini boleh pulih, 20% ke 30% ke ataupun lebih daripada itu ataupun kurang daripada itu. Artinya hotel-hotel ini kosong, dan bila kosong hotel ini tidak ada pendapatan, maka pengusaha hotel akan tidak ada pilihan lain selain daripada menjual bangunan itu, ataupun kalau tidak cukup, itu maka yang saya kata tadi, kalau tidak cukup untuk membayar balik pembiayaan pinjaman yang diperolehi, maka syarikat itu akan lupus, akan muflis. Malahan kita telah melihat pun ada beberapa hotel besar, residensi besar di Kuala Lumpur dan di luar Kuala Lumpur yang sudah gulung tikar. Jadi industri seperti itu, makanya mereka harus menilai, dan mungkin tidak ada pilihan selain daripada menutup perniagaan mereka. Tetapi pada masa yang sama, ada industri yang peluangnya itu bukan menguncup tapi membesar, seperti farmaceutical, perubatan, makanan, digital ekonomi digital yang disebut awal-awal lagi daripada oleh saudara moderator, yang juga disebut oleh Profesor Dr. Hassan. Ekonomi digital ini akan berkembang. Tapi pada masa yang sama, dalam industri pendidikan misalnya, betul, dan bukan sahaja dalam industri pendidikan, saya fikir sekarang ini keperluan untuk institusi pendidikan awam ataupun swasta, IPTA ataupun IPTS, mungkin keperluan untuk
bangunan kampus dan sebagainya tidak perlu sebesar yang biasa kita lihat. Dengan big size campus dan sebagainya, dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Jadi yang selebihnya itu macam mana kita nak tangani bagi universiti, institusi pendidikan yang ada. Sama juga dengan perniagaan. Pejabat-pejabat, ruang-ruang pejabat, keperluan untuk ruang pejabat itu juga akan berkurangan. Jadi itu pun akan ada kesan langsung kepada kedudukan ekonomi dan industri yang mereka berada. Maknanya keperluan bangunan pejabat, keperluan bangunan kilang, keperluan bangunan untuk pendidikan dan sebagainya itu akan berkurangan kerana bertambahnya ekonomi digital yang terus meningkat. Jadi tapi pada masa yang sama industri-industri lain memberi ruang untuk dibesarkan seperti pertanian, pemakanan, dan kita bercakap mengenai high-tech farming misalnya ataupun smart farming. Jadi ruang-ruang ini akan dilakukan melalui kaedah digital. Jadi setiap perniagaan itu harus menilai kedudukan mereka, kemudian membuat strategi, melihat apa pilihan yang ada dan menjalankan strategi perancangan yang mereka rasakan bersesuaian untuk meneruskan perniagaan. Akhirnya seperti yang saya sebut, kalau mereka memang tidak mampu dan kita lihat the subprime crisis misalnya hujung tahun 90-an di Amerika, melihat berapa banyak rumah kediaman yang terpaksa dilelong yang akhirnya menyebabkan muflis bagi individu dan juga syarikat-syarikat yang mempunyai. Jadi itu juga akan terus berlaku. Jadi kelaziman baru ini harus ditangani, harus dikaji supaya syarikat-syarikat berkaitan dan juga individu boleh menanganinya dengan baik berdasarkan kepada kedudukan masing-masing. Ya, betul. Banyak kaitan juga tu di antara ekonomi dan pendidikan. Kalau tadi Prof Hassan ada sebut bahawa bila berlaku saja pandemik ni, jadi maknanya pelajar tak perlu datang ke universiti, maknanya fasiliti itu dah makin berkurangan. Tuan Haji sebut juga bahawa bila berlaku pandemik ini, maknanya universiti tak perlu terlalu besar, jadi boleh digunakan yang lain. Jadi kalau begini Prof ya berlaku, bagaimana penyesuaian pengurusan pendidikan di dalam negara kita ya? Contohnya macam kalau kita lihat hari ini berlaku pandemik, maknanya kebimbangan untuk keluar datang ke universiti itu masih lagi ada walaupun sudah berkurangan. Dan juga dengan fasiliti yang ada ni dari segi positifnya betul yang disebut oleh Prof tadi, maknanya kita dapat menggalakkan penggunaan digital dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak memberikan rangsangan kepada masyarakat bahawa walaupun pandemik ini berlaku, sistem pendidikan kita tidak maknanya dari segi intinya isi tidak berubahlah mungkin ya. Tidak berubah. Yang berubah ialah tools, alat-alat ni yang kita gunakan. Jadi mungkin pensyarahnya tidaklah maknanya kalau duduk jauh, nak terpaksa travel berjam-jam, boleh kita mengajar di. Saya sendiri merasai perkara itu Prof. Secara peribadi lah, secara peribadi. Lihat bahawa walaupun kadang-kadang kita pun rasa tak selesa juga, dah biasa mengajar ni, kita nak berjumpa dengan pelajar secara face to face. Tapi ada juga dah ruang-ruang kata apa keselesaan di situ. Mungkin dari segi ini macam mana Prof melihat? Mungkin sebagai orang yang lama dalam pendidikan mengubah balik sistem itu dari segi kaedah pengajaran, PDP dan sebagainya. Mungkin komen Prof. Saya rasa masalah yang lebih besar terletak kepada para pendidik yang rata-rata umumnya kita ni golongan pendidik ni lebih berumur lah, sebagainya dah terlalu berumur, maknanya mereka terlalu biasa dengan norma-norma kelaziman lama. Saya lihat kumpulan pelajar, mereka tak ada masalah. Anak saya 2 orang masih lagi di universiti, satu di UiTM, satu di UPM. Mereka hampir tidak terkesan langsung lah, maknanya hanya menunggu bila pensyarah nak bagi kuliah. Mereka sentiasa bersedia untuk menerima kuliah dan belajar lah. Jadi saya rasa cabaran ataupun saranan yang perlu ditekankan lebih lagi ialah kepada golongan pendidik agar mereka dapat
menyesuaikan dengan lebih baik, dapat bersikap lebih lincah lah. Mungkin istilah Inggerisnya ialah agile, maknanya timbul satu perkara, bagaimana nak menangani perkara tersebut dengan cepat. Dalam masa 2 bulan saja kita terpaksa menguasai teknologi Zoom umpamanya. Dan kita dapat lihat bagaimana teknologi kini begitu matang, begitu mudah sekali untuk kita kuasainya. Dan saya yakin masyarakat kita akan mampu untuk membiasakan diri dengan suasana yang baru, yang sebelum ini tidak ada, dan kemudahan ada untuk mereka gunakan. Alat-alatan atas talian mereka terpaksa gunakan, dan saya yakin dengan galakan, dengan keterpaksaan yang wujud itu, mereka akan dapat menghadapi cabaran inilah. Dan secara umumnya masyarakat haruslah melihat bagaimana nak menukar masalah pandemik ini yang diketengahkan kepada kita sebagai satu masalah besar kepada suatu peluang untuk kita menjana sumber-sumber ekonomi yang baru yang sebelum ini mungkin tidak ada. Dalam bidang pendidikan tinggi mungkin kita kena lihat semula penawaran program-program pendidikan yang sebagai contoh bidang pelancongan. Jadi kalau tidak diubah memang tidak akan relevan lagi lah, sama ada diubah ataupun dihapuskan langsung. Dan bergerak ke hadapan, kita akan seperti yang disebutkan oleh Tuan Haji Kudus tadi, kita akan menghadapi suasana di mana kita tak perlu lagi, kita terpaksa menghilangkan komponen perjalanan umpamanya. Dan kalau peringkat awal ini itu dalam bentuk terpaksa, kita rasa itu satu keberatan, tapi sebenarnya dalam masa sederhana dan jangka panjang, ia akan menjadikan apa jua yang kita buat termasuk pendidikan lebih efisien lagi. Itu dari segi komponen kos, kalau kita nak lihat dari segi komponen kos lah, perjalanan. Satu lagi yang disebutkan Haji Kudus ialah ruang. Maknanya bergerak ke hadapan untuk menawarkan sesuatu produk pendidikan itu, kos ruang mungkin 30% daripada sebelum ini. Peringkat awal ini satu masalah, tapi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, apabila pihak-pihak berkuasa yang mengawal selia akreditasi dan sebagainya juga berubah dan mengadaptasi peraturan mereka supaya membolehkan perkara ini berlaku, maka penawaran pendidikan itu akan menjadi lebih efisien, lebih murah, dalam sekurang-kurangnya dalam masa jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Jadi dengan memberikan senario yang positif kepada masyarakat pada masa ini, saya yakin kita boleh memberikan insentif dan dorongan kepada masyarakat agar menghadapi suasana pandemik ini dengan positif. Prof, satu soalan cepu mas sikitlah Prof ya, bila disebut kerja work from home ni, ahli akademik ataupun pendidik ni. Ada orang menyebut, kadang-kadang saya membaca lah apa komen-komen dalam Facebook, productivity bila work from home ni pun menjadi satu isu. Sedikit komen Prof, mungkin pernah menjadi pentadbir universiti. Jadi sejauh mana Prof melihat kalau pandemik ni berterusan, mungkinkah work from home ini menjadi satu, ialah maknanya universiti ataupun sekolah dan sebagainya, menjadikan ini ialah satu keperluan, mungkin tak perlu datang jabat selalu, hanya mesyuarat ataupun ada keperluan diaturkan balik dan sebagainya. Mungkin Prof punya pandangan satu minit. Saya rasa ini akan menjadi kebiasaan yang permanent, yang kekal. Kerana peringkat awal mungkin ada masalah di sana sini, itu memang akan wujud. Tapi dengan pengalaman, dengan masa berjalan, kita akan lihat di mana yang kita boleh perbaiki, dan akhirnya kita akan bina satu sistem yang mana kita akan mengoptimalkan waktu kerja kita daripada rumah, dan
bila yang kita perlu bekerja di pejabat. Dan ini jangka panjangnya akan mengurangkan kos dan meningkatkan keberkesanan dalam semua hal, termasuk pendidikan. Dan kalau kita tangani dengan baik, kita dapat lakukan perkara ini dengan cepat, dan kita akan menjadikan work from home, kerja dari rumah ini sebagai satu yang bersepadu dengan apa jua profession yang kita laksanakan. Sebelum ini dah ada konsep work from home ini. Cuma oleh kerana ada keperluan lain, maknanya tekanan ekonomi dari segi harus ada orang yang menjalankan public transport umpamanya kan. Jadi itu semua adalah perkara yang tradisional yang harus ada. Tapi dengan wujudnya pandemik ini, perkara-perkara yang konvensional tradisional mungkin terpaksa ditiadakan ataupun dikurangkan dari segi keperluannya. Jadi saya lihat ini adalah satu suasana yang akan menjadi kebiasaan yang kekal lah di masa akan datang. Ya. Baik, Tuan Haji Kudus, last soalan. Kita pun dah hampir-hampir 1 jam ini. Sebagai orang yang terlibat langsung dalam ekonomi, perakaunan, takaful, dan ekonomi ini begitu luas lah. Mungkin saranan ataupun harapan Tuan Haji tentang bagaimana kita mendepani norma baru, apakah yang sepatutnya kita sebagai masyarakat yang ialah ekonomi ini penting dari segi kewangannya, dari segi pengurusannya, dari segi dan sebagainya lah. Mungkin ada harapan yang Tuan Haji lihat hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum tu, Saudara Moderator, saya nak berpatah balik pada persoalan sebelum ini yang juga dikupas oleh Profesor Dr. Hassan mengenai productivity. Work home productivity. Pada saya, okey, kita memang dalam suasana baru, kelaziman baru, resam baru ini, work from home ini menjadi suatu kelaziman yang biasa. Dan saya fikir penggunaan komunikasi maya ini, sama ada platform Zoom atau yang lain itu, orang sudah dapat mula merasakan barangkali seronok dengan keadaan ini kerana mereka mempunyai masa yang lebih, mungkin lebih quality time untuk mereka sendiri dengan keluarga. Tapi bila kita bercakap mengenai productivity ini, it is a measure dari segi sukatan. Dan dia ada KPI. Dalam konteks kewangan misalnya, bila kita memulakan perniagaan baru ataupun membangunkan semula perniagaan kita yang mungkin sudah lumpuh, separuh lumpuh dan sebagainya, maka ianya memerlukan pelaburan, investment. Jadi investment ini ada pulangan, ada return. Jadi measure productivity itu harus dilihat dan dirujuk semula kepada investment dan pulangan yang diperlukan, kerana umumnya kita akan meminjam daripada institusi perbankan dan sebagainya. Jadi productivity itu boleh disukat, boleh dibuat measurement dengan melihat the objective, the goal yang perlu dicapai, the deliverable yang harus kita lakukan, dan tempoh masa, timeline yang perlu diambil untuk melakukan. So productivity itu sama ada work from home ataupun work from distance, dan sekali-sekala pergi ke pejabat ataupun pergi ke tempat kerja, masih boleh dan harus dan perlu diambil kira supaya dapat mencapai balik objektif yang KPI lah dalam perkataan biasa yang kita dengar ini, KPI-nya masih tercapai. Now, berpatah balik pada soalan saudara moderator, harapan, cabaran, harapan dan sebagainya. Saya fikir pada peringkat negara dan peringkat peribadi juga terutamanya, perkara pokok yang paling asas ialah sikap kita menangani kelaziman baru ini. Apakah kita, dan pendekatan yang kita ambil, pendekatan positif ataupun kita mengambil keadaan yang jadi rusar, jadi kusut, jadi sulit, memang akan sulit. Memang keadaan akan sukar. Dari segi kedudukan kewangan misalnya, pada peringkat peribadi ataupun peringkat perniagaan, itu akan berkurangan. Produktiviti akan menurun.
penjanaan pendapatan akan menurun kerana permintaan akan menurun. Jadi bagaimana kaedah kita menangani, bagaimana kaedah kita menanggapi keadaan ini, maka kita harus mempunyai sikap yang positif, mengambil pendekatan yang proaktif, dan pada masa yang sama kita melihat peluang-peluang yang mungkin kita boleh terokai untuk meneruskan perniagaan kita. Mungkin kita perlu mengambil inisiatif baru, relearning ataupun reskilling keupayaan kita, kemampuan kita, dan cara bagaimana kita boleh meneruskan perniagaan kita melalui kaedah-kaedah, melihat pilihan-pilihan yang ada, option yang mungkin bersesuaian melalui kaedah pembesaran, organic growth atau merger dan acquisition dan sebagainya. Jadi banyak kaedah-kaedah. Sebab kalau boleh kita katakan keadaan sekarang ini, kalau bolehlah kita katakan adalah kita berada dalam satu keadaan krisis. Bukan krisis dalam bentuk peperangan, kacau bilau, porak-peranda dan sebagainya, tapi krisis kesihatan, krisis pandemik dan krisis ekonomi. Jadi bila kita berada dalam satu keadaan krisis, kita harus menanganinya melalui pendekatan crisis management. Jadi crisis management itu ada kaedah-kaedah, ada metodologi, ada proses yang kita boleh guna pakai dan kita boleh rujuk untuk kita dapat meneruskan perniagaan kita ataupun kehidupan kita di peringkat pribadi. Jadi saya fikir kalau kita boleh melihat keadaan itu, every problem there will be opportunities. Dan keadaan sekarang ini bukan berlaku secara sengaja. It is not accidental. Allah telah menentukan keadaan ini berlaku, ada hikmahnya, pada masa yang sama ada ibrahnya, ada pengajarannya. Jadi kalau kita berfikiran lebih objektif, lebih positif dan melihat practicality keadaan yang kita hadapi, saya fikir kita boleh melihat, boleh menilai dan boleh memikirkan kaedah-kaedah yang bersesuaian untuk merancang langkah-langkah seterusnya supaya kita boleh melalui dan mengharungi pandemik ini dengan baik dan akhirnya akan berjaya. Cuma manusia ini sifatnya dia cepat lupa. Kita lihat the last three recession daripada 84, 85, 97, 98, 205, 208 yang umumnya berlaku setiap 10 tahun. Walaupun dalam mimpi yang dia terjemah oleh Nabi Yusuf, mimpi Raja Mesir, dia itu 7 tahun, kan 7 tahun zaman meleset 7 tahun. Tapi kalau melihat keadaan ekonomi itu 10 tahun, the 10-year cycle. Jadi setiap 10 tahun recession itu berlaku kerana manusia itu mudah lupa. Dia lupa dia pernah susah, pernah sulit, dan dia akan patah balik kepada the so-called rat race. Yang ini saya rasa kerana sifat manusia memang begitu, akan terus berlaku. Tapi saya fikir kalau kita dalam jangka yang terdekat, dalam jangka yang panjang itu menggarap isu dan kesan impak pandemik ini dengan cara kaedah pendekatan yang bersesuaian, maka insya-Allah kita boleh mengharunginya dengan baik, insya-Allah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ini satu perbincangan yang sangat menarik. Tak boleh nak diputuskan, banyak lagi sebenarnya yang boleh kita bincangkan, tapi kerana masa kita begitu terbatas dan masa para panelis pun banyak lagi kerja-kerja yang nak dibuat. Saya bagi konklusi lah 1 minit kepada Prof. Hassan, 1 minit, dan juga Tuan Haji 1 minit untuk membuat konklusi tentang perbincangan kita sejak daripada pukul 10 daripada tentang kelaziman baru, new normal kita ini, bersediakah kita dan sebagainya. Silakan Prof. 1 minit untuk konklusi. Okay. 1 minit. Sebagai sambungan daripada Tuan Haji Kudus tadi, melihat sejarah yang lebih lama lagi, pandemik yang dinamakan bubonic plague ataupun Black Death sekitar kurun ke-14 telah hampir menjahanamkan tamadun Eropah, tapi oleh kerana
amalan umat Islam di zaman awal Khalifah Uthmaniyah, dengan orang Islam ni dia dengan kebersihan dan sebagainya, mereka lebih baik menangani pandemik tersebut. Maka ahli sejarawan ada yang menyebutkan itu salah satu faktor kemunculan tamadun Uthmaniyah ke atas mengalahkan tamadun Eropah. Mungkinkah pandemik ini juga memberikan peluang untuk umat Islam umpamanya kita membina satu kekuatan baru di atas kita lihat bagaimana masalah yang timbul di negara-negara barat. Mungkin umat Islam boleh menghadapinya dengan lebih baik dan kita bangun daripada pandemik ini lebih kuat lagi dan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dunia hadapan. Ya, sangat menarik. Seorang profesor kejuruteraan membuat ulasan dalam aspek-aspek sejarah. Ini satu benda yang sangat menarik. Terima kasih, Prof. 1 minit untuk Tuan Haji. Kudus, konklusi perbincangan kita sepanjang 1 jam ini. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Umar. Saya ingat beginilah. Kehidupan harus diteruskan. Life has got to go on. Jadi bergantung kepada kita menggarap menangani keadaan yang ada sekarang dan bagaimana kita membuat adjustment, membuat perubahan yang perlu. Sukar, memang sukar dan memerlukan bukan saja assessment, kajian dan sumber dan yang sepatutnya, tetapi kita tidak ada pilihan supaya kita boleh dapat keluar dari meneruskan keadaan, sebab suasana tentunya sudah akan berubah dengan digital economy. Mungkin ada kajian yang menunjukkan penggunaan drone misalnya akan lebih bertambah. Delivery system yang akan berubah, penggunaan masa dan sebagainya. Jadi semua perkara itu bergantung banyak kepada kita melihat, menilai kedudukan kita, merancang apa yang perlu dibuat, menerokai bidang-bidang yang bersesuaian yang boleh kita garap dan kita mampu untuk membuatnya dan menjalankan, melaksanakan perancangan yang kita telah buat. Dan saya fikir dengan keyakinan kita kepada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, saya fikir kita boleh keluar dan kita boleh meneruskan kehidupan mungkin dengan lebih baik lagi dengan membuat beberapa adjustment, termasuk juga pada peringkat pemerintah, pada peringkat kerajaan. Maknanya amalan ketelusan, keadaan ketirisan dalam pengurusan ekonomi negara dan sebagainya, itu juga harus kita ambil peluang pada waktu ini supaya lebih kemas, supaya lebih terurus, supaya lebih makmur negara kita akhirnya dan juga rakyat kita akan lebih terbela dari segi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, satu nasihat dan juga konklusi yang cukup mantap yang boleh kita ambilkan iktibar dalam perbincangan kita hampir sejam. Kita bersiaran secara langsung dalam WAP-TV.my bersama dua panelis kita yang saya secara peribadi sebenarnya banyak lagi sebenarnya soalan-soalan yang boleh kita berbincang dan insya-Allah kita sesuaikan nanti dengan sesi-sesi kita yang lain dan tajuk kita kelaziman baru pasca COVID-19 ini dan apakah kita bersedia. Telah banyak yang telah disebut oleh panelis tadi, apa jawapannya, ya, antara yang cukup menarik yang boleh saya konklusikan di sini, bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Islam memanfaatkan peluang yang ada. Sudah tentulah ada hikmah yang sepatutnya kita lihat walaupun daripada tragedi ataupun krisis COVID-19 ini yang mungkin sebahagian melihat sebagai masalah yang terbaik untuk kita maju ke hadapan insya-Allah. Jadi ini sebahagian daripada konklusi yang boleh saya ambil daripada kedua-dua panelis yang telah membincangkan banyak aspek-aspek berkaitan tentang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dan harapan saya sebagai moderator hari ini kita dapat sama-sama teliti dan telusuri perkara ini dengan lebih baik. Bagaimanakah peranan yang harus kita mainkan, kemanakah harus kita bawa, kalau kita seorang ahli akademik, kemanakah kita harus membawa masa depan kita ini dari segi masa depan kita selepas COVID-19 ini. Dan kita dipahamkan oleh pakar-pakar bahawa walaupun mungkin COVID-19 ini akan kita hadapi dengan berjaya, tapi kita mungkin akan terus hidup dalam keadaan bersama-sama dengan corona ini juga barangkali. Ini satu cabaran yang perlu kita hadapi, bagaimana penyakit-penyakit yang lain dalam dunia yang hari ini telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dalam masyarakat kita, insya-Allah. Jadi
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Profesor IR Datuk Dr. Hassan Basri dan juga yang bahagia Tuan Haji Kudus Naim yang telah sama-sama dengan kita pada pagi ini, dan terima kasih sekali lagi kepada kru-kru yang bersedia membuat live secara langsung kita dengan WAP-TV.my. InsyaAllah moga-moga perbincangan kita ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita bertemu dalam rancangan-rancangan yang lain yang akan disiarkan. Sila layari Facebook WAP-TV.my kita setiap masa dengan pelbagai lagi kegiatan-kegiatan dan juga aktiviti-aktiviti keilmuan dan juga perbincangan-perbincangan ilmiah yang dapat merangsang minda kita untuk terus berjaya, insyaAllah, di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.